Salam sejahtera. Benarkah rakyat sedang tunggu PAS untuk rampas PN? Itu persoalan pertama yang saya minta tolong Anda tinggalkan komen Anda. Karena di dalam ruangan komen di Malaysia kini, beberapa orang memberikan komen terhadap soalan itu. Rakyat sedang tunggu PAS, rampas Perikatan Nasional, kata pemuda PAS. Apa pula komen Anda? Beberapa komen daripada netizen berkait dengan isu ini ialah, Yellow dia kata, PAS nak mengemudi atau nak merampas PN semulaka. Jadi bersatu nak pergi mana, kata beliau. Purple Mouse 7378 kata, sembang kari dalam kandang sendiri. Cakap berdegar-degar, taik bawa gelegar. Depan bersatu, senyap sunyi. Jawatan utama Perikatan Nasional semua bersatu kaut. PAS jadi pencacai saja, kata Purple Mouse. Ketua pembangkang pun orang lain pegang. Bila PN berpecah, senanglah kerja PHBN untuk rampas 32 kerusi Perikatan Nasional, kata Purple Mouse. Sami Velu kata, ingat tak, kenapa dulu pakai logo PAS? PAS selalu kalah. Tapi bila pakai logo PN, dah menang besar. Bagus pun pakai logo PAS. Senang sikit bagi BNPH menang besar, kata Sami Velu. Green Cheetah 3211 kata, jangan lupa ya, kalaulah betul rakyat kecewa dengan kerajaan Madani, itu tidak bermaksud rakyat harus undi parti kuat fitnah, kuat main api perkauman dan kuat tunggang agama, kata Green Cheetah. Rakyat lebih sanggup untuk undi balik kerajaan Madani kerana mereka jauh lebih baik daripada PN yang tidak ada kerja lain selain daripada kerja bising sana-sini, kata Green Cheetah. Yang suka fitnah sana-sini, main api, kata Green Cheetah. Red Mouse kata, bersatu atau PAS, siapa rampas siapa, siapa perkasa siapa, kata beliau. Kotaro Minami kata, keangkuhan semakin ketara. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Betulkah rakyat sedang tunggu PAS rampas Perikatan Nasional? Kalau benar, tinggalkan komen Anda. Dan kalau betullah PAS merampas Perikatan Nasional, agak-agak apa jadi dengan Perikatan Nasional? Perikatan Nasional jadi tambah kuatkah atau Perikatan Nasional akan tumbang? Sebelum itu izinkan dulu saya kongsikan dengan Anda semua, ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak seimbang, kita tidak sembuh dari semua jenis penyakit dan penyakit bersarang di dalam tubuh badan kita. Tetapi apabila terapi imun ini sudah mengajar, mendidik dan menguatkan serta menyeimbangkan imun badan kita, maka imun badan kita jadi bijaksana, kuat dan seimbang. Lalu dia kenal mana satu lawan, mana satu kawan dalam tubuh badan kita. Imun badan kita menghapuskan penyakit dan akar penyakit yang berkembang bersarang dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan terapi imun ini, Transfer Factor ini, melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia. Kalau Anda sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda dan mau bebas daripada masalah kesehatan, mungkin ini jawaban yang Tuhan hantar untuk Anda semua. Saudara-saudara sekalian, Muktamar Tahunan PAS buat kali ke-71 sebulat suara menyokong usul untuk mengambil alih pentadbiran Perikatan Nasional daripada Bersatu menjelang pilihan raya ke-16 yang akan datang. Usul yang dibentangkan oleh Wakil Dewan Pemuda PAS Pusat itu disokong oleh Wakil PAS Shah Alam. Saya bawa usul yang terpenting bagi kita yang hadir ke Kedah dari seluruh negara pada hari ini, katanya. Kita telah bincangkan isu sosial, isu ekonomi dan kita bincang bagaimana nak selamatkan negara kita. Yang hairannya, nak selamatkan negara kita daripada apa? Itulah soalan dia.
siapa yang rusakkan negara ini? Anwar Ibrahim bekerja menyelamatkan negara dan juga memperbaiki negara ini hasil daripada kerusakan yang dibuat oleh langkah Sheraton. Siapa yang buat langkah Sheraton? PAS, Perikatan Nasional yang terlibat pada waktu itu. Jadi, kalau mereka kata nak bincang, nak selamatkan negara, selamatkan dari apa dah apa. Kita pun tak tahulah apa yang maksudnya selamatkan negara ini. Tetapi para hadirin jangan lupa, kata beliau lagi, ada satu perkara yang mesti kita selamatkan sebelum kita masuk PRU 16. Rakyat sedang menunggu untuk kita rampas kepimpinan PN dan memimpin PN bangkit mengangkat perjuangan PN ini, memimpin rakyat dan menghancurkan Pakatan Harapan dan segelintir pemimpin-pemimpin UMNO yang sedang berada di Putrajaya, kata beliau. Namun Faizuddin kemudian memperbetulkan perkataan rampas PN kepada memperkasakan PN, seperti diminta pengerusi tetap Husin Ismail yang juga merupakan pengerusi Majlis Muktamar PAS. Dia turut mendakwa PN hari ini lembab dan tidak ada hala tuju. Hari ini orang melihat PN lemau, tepu, tiada hala tuju yang jelas dan hilang fokus. Bermuktamar kita pada hari ini untuk memberikan nafas baru bahawa kita sedia pimpin negara pada masa akan datang, katanya lagi. Mengulas lanjut, Faizuddin berkata PAS tidak boleh bertindak sebagai parti di belakang takbir lagi. Sudah tiba masanya PAS ini bukan berada di belakang mentakbir, katanya. Bukan sekadar berada di tepi jalanan, tapi kita memimpin PN ke tahap yang lebih baik, katanya. Faizuddin seterusnya menyifatkan kerajaan Madani sebagai gagal dalam menguruskan ekonomi negara. Yang kita nak tahu ialah, betulkah kerajaan Madani gagal mengurus negara? Ataukah mereka sengaja bersembunyi di atas kegagalan mereka sendiri? Kalau betul kerajaan Madani ini gagal dan PAS berjaya, buktikan dululah 4 buah negeri SG4 PAS, Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis, sejauh mana mereka berjaya menguruskan ekonomi di 4 buah negeri itu. Jangan sembang kari dulu. Lihat dulu Kelantan, Terengganu, Perlis dan Kedah, kata netizen. Kalau betul kamu berjaya, bandingkan itu dengan negeri yang lain. Kata beliau, rakyat kecewa kegagalan sistem ekonomi Madani yang ada dan mereka juga kecewa penipuan politik pemimpin negara. Taklah, aku pun tak tahu nak ulas apa lagi. Yang aku tahu, semua yang dia kata tu kebanyakannya merapu. Tembak diri sendirilah, ludah ke langit kena muka di sendiri. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Bersediakah bersatu menjadi budak kepada PAS? Itu soalan paling panas untuk Muhyiddin. Adakah Muhyiddin akan bersedia untuk membuat satu perhitungan baru untuk penyelesaian masa depan parti bersatu? Kerana kemarin melalui Muktamar PAS telah pun menunjukkan wajah sebenar PAS. Menurut penulis Sayuti Omar di dalam Harapan Daily, beliau kata, kini PAS mula tunjukkan wajah yang sebenar mereka. Apakah bersatu mahu menerima, bersedia menerima usul, iaitu usul supaya PAS jadi nahkoda kepada Perikatan Nasional. Saudara-saudara sekalian, wajah sebenar PAS akhirnya dapat kelihatan. Apakah ia tidak akan dilihat? Inilah rupa dan wajah PAS sebenar sebagai rakan yang sering mengkhianati kawan di tengah jalan. Walaupun alasan diberikan PAS itu wajar, tetapi itulah sikap ataupun pendirian PAS yang berlaku beberapa kali sebelum ini. Ia juga pernah berlaku ketika PAS bersama dengan Semangat 46, bersama dengan DAP, dan bersama dengan UMNO. Semuanya kena tikam. PAS akan memusing balik atau reverse bila-bila masa tanpa mengira keadaan. Inilah keberanian PAS yang sukar difahami.
malah disangsikan. Sekiranya PAS bertegas juga melaksanakan usul yang mana mereka mahu kuasai Perikatan Nasional menjadi nahkoda kepada Perikatan Nasional ini, maka ini mungkin akan menyebabkan Bersatu juga akan membuat perhitungan baharu. Kecualilah kalau Bersatu akur dengan apa yang dihujahkan itu. Kenyataan daripada Bersatu sebagai merespon usul daripada PAS itu, kita tunggu penuh debaran. Apakah Bersatu bersedia diperbudakkan oleh PAS, ataupun parti itu akan membuat perkiraan yang baru? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda dengan tanda pagar Kami Sayang Malaysia. Tapi sebelum itu, izinkan dulu saya berkongsi kepada Anda semua. Ini terapi imun Transfer Factor for Life. Terapi imun yang meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, apabila imun badan kita lemah, apabila imun badan kita bodoh, apabila imun badan kita tidak lagi berfungsi seimbang, kita kena penyakit dan akar penyakit bertumbuh di dalam tubuh badan kita. Akar penyakit berakar bersarang dalam tubuh badan kita. Kerana imun badan kita tidak lagi mampu mempertahankan diri kita sendiri. Tetapi apabila terapi imun ini mengajar, menguatkan dan menyeimbangkan imun badan kita menjadi bijaksana dan kuat serta seimbang. Apabila imun badan kita sudah jadi kuat, bijaksana dan seimbang, imun badan itulah yang akan menghancurkan, menghapuskan akar penyakit yang sudah bersarang di dalam tubuh badan kita. Cepat dapatkan produk yang hebat ini melalui nombor telefon saya yang tertera. Produk ini lulus KKM, halal, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia dan juga penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Kalau tuan-tuan dan puan-puan sudah berdoa bertahun-tahun untuk masalah kesehatan Anda, mungkin ini jawapan yang Tuhan hantar untuk Anda bebas daripada masalah kesehatan itu. Saudara-saudara sekalian, bersediakah Bersatu diperbudak? Rasa kurang senang hati PAS kepada Bersatu semakin jelas dan nyata seperti mana yang diperkatakan sebelum ini. Ia terdedah luas hari ini apabila Dewan Pemuda PAS telah membentangkan usul untuk merampas kekuasaan dari Bersatu untuk mengepalai Perikatan Nasional PN. Usul itu disokong oleh PAS kawasan Shah Alam yang menggariskan beberapa ciri kewajaran PAS memimpin PN. Sambil menegaskan bahawa PAS tidak hanya menjadi penunggang kapal, tetapi harus menjadi nahkoda kapal untuk memimpin PN. Antara kewajaran itu, menurut PAS kawasan Shah Alam, PAS merupakan parti terbesar dengan 42 orang ahli parlimen, berjaya mentadbir 4 buah negeri dan PAS juga parti yang stabil berbanding dengan parti dalam Perikatan Nasional yang lain. Usul itu dibahas oleh PAS Dungun yang menyokong penuh dan selepas diundi, semua perwakilan telah menyatakan persetujuan sepenuh hati. Bermakna PAS tidak menghiraukan dan mempercayai kepada Bersatu lagi untuk memimpin PN. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Bye-bye.